Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman. Hari ini saya tidak keseorangan tetapi saya akan disertai oleh rakan penyampai Hafizi Rosli sebentar saja lagi dan kami berdua akan membicarakan soal belia masa depan negara. Pastinya fokus memperkasakan golongan ini perlu dilakukan sejak dari remaja lagi. Dan hari ini sangat menarik di Awani Pagi apabila kita akan melihat inisiatif yang dibawakan oleh program Maharani yang telah pun dimulakan sejak tahun 2010 lagi oleh Yayasan Rhythm. Dan inisiatif ini bagi membantu remaja perempuan dari kategori ataupun golongan B40, kumpulan yang berpendapatan isi rumah terendah di Malaysia. Dan kebanyakan dari mereka ini mempunyai keluarga yang menghadapi konflik yang tidak dapat diselesaikan ataupun mempunyai masalah moral. Dan sedikit sebanyak saya nak ceritakan sikit mengenai program hari ini, iaitu program yang bertujuan untuk memberikan sokongan menyeluruh kepada remaja perempuan untuk membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan juga mengurangkan kadar masalah sosial yang melanda terutamanya remaja perempuan dari komuniti terpinggir. Dan untuk bercakap lanjut mengenai usaha murni ini, kita nak bersama dengan Santi Priyasami, Ketua Jabatan Yayasan Rhythm, dan saudara Muhammad Fazril Abu Bakar, Pegawai Pengatur Cara. Selamat pagi Santi. Selamat pagi. Dan saya juga nak bersama dengan rakan penyampai. Jangan-jangan saya menjemput rakan penyampai saya Hafizi Rosli untuk bersama dengan saya. Hafizi Rosli, sudah bersedia? Okey, saya sudah bersedia. Nampaknya sekarang ni bersiaran secara langsung daripada rumah ni satu pengalaman yang baru untuk saya. Tapi kita nak teruskan kepada diskusi kita pada hari ini. Kita nak bercakap dengan terlebih dahulu kepada Santi Priyasami terlebih dahulu. Mungkin dapat ulaskan sedikit. Apakah antara isu utama dihadapi oleh remaja, khususnya remaja dari kumpulan B40 ni? Silakan Santi. Ya. Jadi untuk kaum remaja perempuan ya daripada kumpulan B40 ini, memang apa yang mereka alami ini bukan jauh berbeza daripada kumpulan M40 ataupun T20, iaitu peralihan ya daripada ataupun transisi daripada kanak-kanak kepada remaja ini memang mempunyai banyak cabaran ya. Mereka kena memahami perkembangan yang berlaku dalam pada diri mereka sendiri, ya, secara sosial, secara emosi dan sebagainya. Tetapi masalah ataupun apa yang kritikal dengan kumpulan B40 ini adalah mereka sendiri mungkinnya kurang mencapai tahap pendidikan yang sepatutnya dan juga kurang pendedahan serta bimbingan dan bantuan daripada keluarga, ya, ibu bapa, kaum kerabat dan komuniti mereka. Jadi mereka tidak dapat menangani masalah-masalah yang mereka hadapi dan sebaliknya mungkin juga terperangkap ya dalam kelakuan-kelakuan atau kejadian-kejadian yang subversif mungkin sebab mereka bergaul dengan mereka yang mempunyai tabiat-tabiat yang kurang sihat, yang tidak baik, dan ini ya mungkin juga dapat melandakan mereka dalam dilema seperti mengandung ataupun penagihan dadak ataupun merokok, dan ya ini tidak membantu mereka untuk progres ya ke arah yang sepatutnya dan sebaliknya merendahkan lagi, mengurangkan lagi kebolehan mereka sendiri dan juga komuniti mereka. So dan satu lagi yang penting adalah dalam kalangan ya remaja wanita daripada kumpulan B40 ini mungkin juga ada ramai yang berpotensi. Ya, memang mereka berpotensi tetapi masalahnya mereka tidak menyedari potensi mereka sebab mereka tidak mempunyai sokongan yang perlu untuk menyedarkan diri mereka mengenai potensi mereka, bagaimana mereka boleh berjaya dalam hidup dan sebagainya. So at the end of the day, apa yang paling kritikal di sini adalah mereka tidak mempunyai sesuatu saluran atau sesuatu organisasi atau bantuan yang dapat mematahkan lingkaran kemiskinan dan juga membawa mereka ke tahap yang sepatutnya. Okey, kita juga nak bersama dengan Cik Muhammad Fazril Abu Bakar, Pegawai Pengatur Cara bagi program ini. Cik Fazril, mungkin boleh kongsikan sedikit mengenai program Maharani dan apa sebenarnya pendekatan yang digunakan untuk mencapai matlamat program ini?
Okey, terima kasih saya saudara pengacara. Jadi seperti apa yang telah diperkatakan oleh Ketua Jabatan saya tadi, Puan Shanti, pendekatan yang kami dengan permasalahan yang diutarakan oleh Ketua Jabatan saya tadi, pendekatan kami adalah pendekatan holistik melalui program Maharani ini, yang mana kami cuba memperbaiki taraf kehidupan dan juga aspek-aspek hidup remaja-remaja wanita yang berada dalam golongan B40 ini ataupun B40 ini melalui program Maharani secara holistik, yang mana kami memberikan mereka pendedahan kepada imej diri, modul-modul seperti imej diri, kesihatan reproduktif, komunikasi dan juga akademik. Dan modul-modul ini sedikit sebanyak dapat membantu membina sasiah dan juga keyakinan dalam kalangan remaja-remaja wanita yang terlibat secara langsung dalam program Maharani yang kami jalankan ini. Jadi melalui modul-modul ini yang juga dikendalikan oleh jurulatih-jurulatih yang kami latih sendiri, dapat memberi impak yang lestari ataupun sustainable impact kepada golongan-golongan remaja wanita yang terlibat dalam program Maharani ini. Baik, kalau kita ingin melihat kepada bagaimana sebenarnya peserta-peserta ini dipilih, apakah kriteria-kriteria yang pakai oleh penganjur kepada peserta-peserta ini untuk mereka ini memasuki atau menyertai program ini? Mungkin Puan Santi ada kupasannya, Puan Santi. Ya. Jadi untuk pemilihan peserta-peserta ini, kami sebenarnya bekerjasama dengan sekolah-sekolah menengah di kawasan di mana program ini dijalankan. Jadi sekolah-sekolah itu sendiri, mereka memang familiar dengan program kami ini, dan mereka akan membantu kami memilih peserta-peserta yang akan mengikuti program Maharani ini. Dan sebaik sahaja peserta-peserta ini memasuki program, kami juga akan mengawasi kehadiran mereka untuk program ini. Dan sekiranya ada mereka yang kurang menunjukkan komitmen, kami akan terus berhubung dengan ibu bapa dan keluarga peserta-peserta tersebut. Dan sekiranya perlu, kami juga berikan kaunseling kepada ibu bapa mereka dan menerangkan kepada mereka kepentingan signifikasi program ini supaya kami dapat komitmen yang penuhnya daripada peserta dan juga daripada keluarga peserta-peserta ini. Jadi sekolah yang akan membantu kita memilih peserta, dan kriteria yang digunakan adalah mereka daripada seboleh-bolehnya mereka daripada kumpulan B40 dan itu adalah kriteria yang paling utama. Pencapaian akademik mereka tidak begitu penting sebab we take from the starting point from wherever they are. Kita memula daripada starting point dan memberikan mereka bimbingan dan mentoring dan coaching yang seperlunya untuk memajukan murid-murid ataupun pelajar peserta ini dari mana mereka yang dari tahap di mana mereka berada kepada tahap yang seterusnya. Puan Santi, kita sedar bahawa kebanyakan mereka dalam kumpulan ataupun golongan B40 ini pasti mempunyai keinginan untuk mengubah kehidupan mereka. Tetapi keinginan itu sukar dicapai tanpa sokongan sosial ataupun support daripada persekitaran ataupun sekeliling. Bagaimana program ini dapat membantu untuk mengubah minda dan juga pemikiran mereka untuk ke arah lebih baik, bukan sahaja golongan sasar yang mengikuti program ini tetapi juga terhadap sistem sokongan mereka, ibu bapa mereka, rakan-rakan sebaya mereka dan juga mungkin di peringkat komuniti itu sendiri? Ya, okey. Memang ini merupakan satu elemen yang penting yang boleh menentukan kejayaan program Maharani. Jadi selain daripada memberikan program ataupun menyediakan satu program yang cukup kompeten untuk pelajar-pelajar yang mengambil bahagian yang mengikuti program ini, kami juga baru-baru ini sebelum ni mungkin ada tetapi bukan secara sesuatu program yang berstruktur.
Tapi sekarang ni kami telah mewujudkan satu program yang berstruktur untuk ibu bapa juga, di mana ibu bapa akan berjumpa dengan fasilitator kami untuk khusus pendedahan kepada ibu bapa, in the lines of good parenting. Dan dalam program ini juga kami berharap untuk memberikan pendedahan yang cukupnya kepada ibu bapa mengenai kepentingan program ini, mengenai impak yang program ini telah pun bawa kepada mereka-mereka yang berjaya. Dalam masa yang sama, kami juga bekerja sama dengan sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang mengambil bahagian dalam program ini juga sentiasa menerangkan kepentingan program ini kepada mereka yang mengambil bahagian. Dan sekolah juga membantu kita ya untuk menyediakan kelas-kelas bimbingan pada hari Sabtu di sekolah itu sendiri, di mana we pay the teachers who are teaching the students ya. So dalam masa-masa begini, murid-murid itu sentiasa diberi penerangan mengenai kepentingan program ini. Dan kami juga berharapan ya untuk bekerjasama dengan stakeholders yang lain, NGO yang lain dalam lokasi itu yang dapat berganding bahu dengan kami untuk memajukan, expand lagi ya, mengembangkan lagi program ini supaya this will be a shared goal, shared vision untuk masyarakat sepenuhnya di mana lokasi-lokasi untuk program Maharani ini dijalankan. Jadi Hakim, agak menarik ya kalau kita lihat bagaimana program ini dijalankan, bukan saja melibatkan kepada ibu bapa, malah program ini juga turut melibatkan kepada sekolah dan juga komuniti tempatan sendiri. Namun kita ingin melihat dari segi daya penarik program ini semestinya berfokus kepada jenis-jenis ataupun perincian-perincian di dalam program itu sendiri. Jadi mungkin dapat diceritakan apakah antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam program ini yang dapat juga kita tarik ramai remaja-remaja perempuan ini untuk turut serta dalam program ini. Okey. Jadi sekarang ada kalau kita mengambil lokasi, sedikit penerangan ya mengenai program ini. Jadi sampai tahun 2020, program ini hanya telah dijalankan di Sungai Siput, di mana kita memanggil program itu program Maharani Klasik, di mana murid-murid itu akan dibawa untuk berkhemah 3 kali setahun, dan dalam khemah-khemah itu mereka akan diajar untuk mengenali ya potensi diri mereka sendiri, satu. Yang kedua, untuk menghadapi cabaran dan rintangan yang mereka akan alami dalam hidup mereka. Dan yang ketiga, kepimpinan ya, untuk mengembangkan potensi kepimpinan dalam diri mereka. So that is 3 camps in a year. Selain daripada itu, pelajar-pelajar yang mengambil bahagian juga, mereka disediakan suatu tempat yang kita refer sebagai safe space ya, that is called the Maharani Learning Lab atau makmal pembelajaran Maharani, di mana sebab kami rasa selain daripada memberikan mereka kompetensi dan kemahiran, pencapaian akademik adalah yang paling penting untuk mereka. So makmal ni disediakan supaya selepas sekolah mereka terus datang ke makmal. Sekiranya mereka balik ke rumah, tiada siapa di sana untuk memberikan mereka bimbingan akademik dan sebagainya. So mereka datang ke makmal ni di mana mereka diberikan makanan tengah hari, dan lepas tu mereka terus rehat sekejap dan terus membuat ya kerja rumah, dan mereka diberikan bimbingan untuk mata pelajaran akademik serta juga computer lessons and so forth. So this is langkah yang kedua. Yang ketiga, mereka yang dalam tingkatan 4 dan 5 juga berinteraksi dengan pelajar-pelajar daripada Quest International University. Sebab Quest International University adalah di bawah naungan the QI Group, di mana Rhythm Foundation berada. Ya, jadi pelajar-pelajar ini bukan sahaja memberikan academic coaching, tetapi juga akan memberikan mereka penerangan mengenai career choices, ya, apakah bidang-bidang profesional, apakah bidang-bidang kemahiran yang mereka boleh menceburkan diri ataupun mereka boleh pursue selepas secondary education. Jadi ini adalah satu program yang sangat menyeluruh. And then now from 2021 onward, kita dah mulakan 2 lagi teras yang baru. Yang pertama adalah Maharani Residential, di mana program ini diubah suai
untuk dijalankan di institusi-institusi residential seperti Pure Life Society, seperti My Skills Foundation dan mungkin dengan Montfort Boys Town, di mana mereka peserta tidak perlu dibawa keluar untuk perkhidmatan dan sebagainya, tetapi modul ni diubah sesuai supaya program itu dijalankan dalam lokasi itu dengan menggunakan semua kemudahan yang ada di situ. The reason why we are doing this is mereka yang ada dalam institusi-institusi seperti ini juga berasal dari keluarga-keluarga yang berisiko ataupun community B40. Jadi mereka juga memerlukan kemudahan ini, ya. And yang ketiga adalah Maharani Sekolah yang paling penting, which we are going to roll out in March this year. Yang ini kami dah mendapat kebenaran dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Tapi kementerian telah menasihatkan kami supaya tunggu sehingga the situation is convenient, kan? Ya, kita pasti banyak program-program yang telah dilakukan oleh pihak Puan Santi dengan kerjasama pelbagai pihak. Tetapi kita nak juga ingin melihat kepada keberkesanan programnya. Tetapi kita akan bercakap mengenainya selepas kita kembali daripada rehat ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Hafizi Rosli, dan kami berdua sedang membincangkan mengenai program Maharani, iaitu program untuk memperkasakan remaja dalam komuniti terpinggir. Tak kiralah remaja sama ada lelaki, perempuan ataupun orang asli. Tetapi kita sudah bercakap mengenai apakah program yang dilakukan dan bagaimana program tersebut dapat dilihat untuk mengangkat martabat golongan terpinggir ini ataupun marginalized group. Cuma kita nak tahu, kita nak bertanyakan kepada kedua-dua tetamu kita, bagaimana keberkesanan program yang dijalankan? Apakah impaknya yang sudah dapat dilihat melalui program Maharani yang sudah dijalankan ini? Cik Muhammad Fazril. Okey, terima kasih Hakimi. Salah satu daripada impak, dengan 10 tahun pengalaman Maharani program ini dijalankan, terdapat pelbagai impak sama ada kecil ataupun besar yang telah kami dapat pastikan daripada program ini. Dan salah satu daripada impak yang kami dapat lihat daripada program ini adalah peningkatan dalam sekolah kerajaan yang dipilih untuk melaksanakan program ini. Program ini seperti yang diperkatakan oleh Puan Shanti sebentar tadi disokong penuh oleh Kementerian Pendidikan sejak daripada tahun 2010 lagi melalui program sekolah angkat daripada rakan kolaborasi kami di Pinta Foundation ataupun Yayasan Pinta. Maharani telah berjaya dilancarkan di 3 sekolah awam di Perak. Dan dengan program ini, kementerian melihat kesan positif program ini terhadap remaja-remaja wanita di sekolah. Dan insya-Allah berkemungkinan tahun ini kami akan memperkembangkan lagi jangkauan kami dengan memperkenalkan program ini di 5 buah sekolah yang bertuah, kalau saya boleh cakap macam itu, di Selangor. Dan kemudiannya, apa yang impak, orang kata tu direct impact kepada golongan-golongan remaja wanita ini adalah perubahan tingkah laku positif dalam kalangan mereka yang terlibat dalam program ini. Sebelum ni, ramai daripada kalangan-kalangan remaja wanita ini yang tidak berkeyakinan tinggi, tidak boleh berkomunikasi, malu-malu untuk membuat rakan ataupun untuk bersama-sama ataupun bergaul dalam masyarakat setempat maupun bersama rakan-rakan. Tapi dengan wujudnya program ini, dengan menyertai program Maharani, even guru sekolah sendiri telah memberi kami feedback ataupun maklum balas. Gadis-gadis ini dapat meningkatkan prestasi mereka, sama ada dari prestasi akademik, komunikasi yang lebih baik, bertanggungjawab dan juga menjadi pelajar yang lebih disiplin. Ibu bapa juga dapat melihat impak kepada program ini daripada remaja-remaja wanita yang menyertai program ini, yang mana mereka sekarang ni lebih rajin dalam bantu kerja rumah, orang kata tu bercakap dengan ibu bapa dengan cara lebih sopan. Dan speaking of academic ataupun pencapaian akademik, daripada 145 pelajar yang terlibat dalam ataupun remaja-remaja wanita yang terlibat dalam program ini tahun lepas, hampir 50%
telah berjaya pergi ke institusi tinggi, sama ada sedang di peringkat A level, di kursus politeknik ataupun di kolej-kolej komuniti dan juga kolej-kolej swasta. Jadi dengan impak ini, kami sangat-sangat berbangga dengan program Maharani ini, dan setelah 10 tahun, alhamdulillah kami telah memenangi Anugerah Pembangunan Lestari JCI 2020 di bawah kategori SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti baru-baru ini. Dan kami merasakan yang penganugerahan ini amat-amat kami hargai dan tepat pada masanya, bersempena dengan ulang tahun ke-10 program Maharani ini. Dan ini juga merupakan dan juga mencerminkan bukti impak program Maharani ini dalam membantu remaja wanita yang terlibat. Ya. Baik, banyak impak positif yang kita boleh lihat, ya, terutama dari segi untuk memberikan pendidikan ataupun untuk memperkasakan mereka dengan memberikan pendidikan. Sebagai contohnya apa yang dikatakan oleh Encik Fazril katakan tadi, ramai yang telah pun melanjut ke peringkat tertinggi dan sebagainya. Namun tidak dinafikan setiap apa benda yang ataupun setiap perkara yang mereka pernah lalui sebelum ini, mungkin kisah-kisah hitam yang terjadi kepada mereka ataupun mungkin kesusahan yang dihadapi oleh mereka itu sendiri sedikit sebanyak akan menjejaskan perjalanan. Mungkin ini adalah antara salah satu cabaran yang terpaksa ditempuhi oleh pihak penganjur. Bagaimana agaknya Puan Santi melihat kepada cabaran yang dihadapi oleh pihak penganjur? Begitu juga dengan mungkin ada kisah-kisah yang menarik ataupun mungkin ada kisah-kisah yang menjadi satu cabaran yang besar kepada pihak penganjur untuk dari segi memperbaiki akhlak dan juga untuk membantu mereka ini sendiri. Ya, okey. Jadi cabaran-cabaran ni pada tahun-tahun yang awal tu memang banyak sebab komuniti di situ mereka tidak memberi kepentingan ya kepada pencapaian akademik. Jadi pada mereka, mereka terpompong dengan idea bahawa sekiranya anak-anak perempuan mereka tidak lulus dalam SPM dan sebagainya, it's okay ya, mereka boleh kahwinkan mereka dan mereka tinggal di rumah dan membantu ibu mereka ya dengan kerja rumah dan sebagainya. So cabaran kami yang paling kritikal pada masa itu adalah untuk memecahkan norma dan kepercayaan begini. So that was a big challenge for us at that time. Tetapi sambil program ini berterusan ya, especially in Sungai Siput, sambil program ini berterusan, kejayaan-kejayaan menjadi semakin ketara. Jadi sedikit demi sedikit ibu bapa dan komuniti pun sedar bahawa satu program seperti ini memang boleh datang kebaikan dan boleh menyelesaikan masalah-masalah kecil dan besar yang ada dalam komuniti itu. So those challenges kan menjadi bukan begitu besarlah, semakin berkurangan. And sekarang pada tahun lepas kita telah membuat 2 kajian impak program dan juga traces tadi. So kedua-dua kajian telah memberi feedback, respons, findings yang memang positif, di mana seperti yang saudara Fazril telah beritahu tadi, ramai daripada mereka yang menyertai program ini sama ada telah memasuki institusi pendidikan tinggi, sama ada degree atau diploma, ada juga yang telah mula bekerja selepas SPM dan yang menariknya mereka telah memulakan bisnes sendiri dengan menggunakan kemahiran yang mereka belajar di Maharani Learning Lab seperti cake baking, flower arrangement, artificial jewellery making dan sebagainya. Jadi, I have to say that cabaran untuk menjalankan program ini semakin berkurangan kerana kejayaan mereka. But moving forward, ya, seperti yang saya telah terangkan tadi, kita telah memulakan Maharani Residential dan Maharani School. So, yang ini kami sedia maklum bahawa mungkin akan ada cabaran-cabaran dari segi melaksanakannya secara besar-besaran. So, kami sekarang tengah membuat perancangan ya untuk memikirkan mitigation plans, bagaimana kita boleh menjadikan program ini berjaya di peringkat residensi dan juga di peringkat sekolah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Santi Prasami, Ketua Jabatan Yayasan Rhythm, dan juga Encik Muhammad Fazril Abu Bakar, Pegawai Pengatur Cara, bercakap mengenai program Maharani. Itu program yang dibuat untuk mengangkat martabat atau membantu golongan ketinggalan yang susah
bagi untuk mereka membawa diri mereka ke satu tahap yang lebih baik di masa hadapan, dan program yang memfokuskan kepada apa yang kita gelarkan sebagai golongan terpinggir. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Ini sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.